Okey, saya terus belajar sebab saya nak ajak sekejap saja. Okey, sementara kawan-kawan mungkin ada yang tak bangun ke apa ke, sekejap lagi dia boleh tengok record. Okey, baik. Untuk tajuk hari ni, tajuk ni senang saja sebab tu saya nak suruh kamu buat tugasan. Tugasan ni dia dalam bentuk infografik lah, poster, tapi bukan poster yang kita lukis dengan tangan. Kita buat melalui apps ni, nama dia Canva ni. Sebab untuk alaf baru ni, sedikit sebanyak kamu kena tahu macam mana belajar menggunakan internet, menggunakan apps-apps yang baru. Jadi ni saya akan ajarlah sedikit. Okay, lama-lama kamu akan pandai. Okey, jadi sekejap lagi saya akan ajak sedikit macam mana kita nak guna apps tu. Apps tu boleh buat dalam group. Okey, kamu boleh rekod poster tu dengan kawan-kawan kamu. Okey, di rumah masing-masing. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Okey, sebelum kita masuk tugasan kita akan belajar hari ini berkenaan dengan kelestarian air. Iaitu macam mana kita nak jaga air kita supaya ianya jernih, selamat diminum dan tidak ada apa-apa bahan yang boleh mencemarkan air kita lah. Sebab air kita ni sangat penting untuk kita minum, mandi dan sebagainya. Untuk pelancongan kan. Ni habis PKP mesti semua orang nak pergi air terjun, nak pergi taman tema, nak pergi tempat-tempat yang boleh release tension. Okay. Jadi kita tengok kelestarian air. Jadi air ni sungai lah, selalunya di Malaysia ni sungai. Sungai merupakan sumber air utama. Saya tak besarkan. Okay, sungai merupakan sumber air utama di Malaysia. Tetapi malangnya pencemaran air yang berlaku menjadikan air tidak sesuai untuk kegunaan manusia. Okay, dan juga dia memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Okay, kita nampak pun tak cantik. Okay, jadi kita kena bagi dia cantik. Siapa yang pernah pergi Thailand, air sungai dia pun cantik. Warna coklat tak? Warna coklat macam kita. Tapi air sungai dia cantik. Bila cantik, kamu boleh buat pelancongan. Ada buat perahu terapung, makan terapung, macam tu. Sungai dia pun kan cantik pun macam kita juga tapi tak ada pencemaran. Bila tak ada pencemaran, kita boleh buat macam-macam pelancongan. Ni baru pi tu dia sampah sampai macam mana nak pi melancong pun tak ada arti. Jadi kita kena jaga sama-sama. Okay. Jadi projek pembangunan perindustrian pertanian adalah punca utama pencemaran air. Okey. Itu adalah punca utama pencemaran air. Okey. Okey. Kemudian mana ada tu? Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, ni bahan pencemar air. Kamu cuba tengok sungai ni. Seronok ke kita nak melancong ni kalau macam ni punya cara? Kamu rasa seronok ke tak ni? Nak minum pun tak gamuk ni kalau macam ni. Siapa yang buat? Lembu ni ke buat? Tak, ni semua ni manusia yang buat. Okay? Jadi kita kena bertanggungjawab. Kalau boleh kita buatlah macam orang Jepun. Orang Jepun ni dia punya disiplin mereka tinggi sampai longkang mereka ada ikan. Longkang tepi rumah kita tu ada ikan. Boleh bela ikan, ikan koi, ikan kalui, ikan sebagainya. Maksudnya longkang mereka pun sangat bersih. Kenapa orang Jepun ni bersih? Kenapa kita tak bersih? Sebab mereka punya kesedaran sivik mereka tinggi. Mereka dalam beg mereka ada beg plastik siap-siap dalam tu. Untuk apa ada beg plastik tu? Untuk kalau makan aiskrim ke coklat ke tempat tu tak ada tong sampah, mereka ambil sampah yang mereka makan tu bubuh dalam beg plastik. Simpan dulu dalam beg. Sampai jumpa tong sampah, baru kita buang. Jadi kalau boleh kita jadilah orang yang macam Jepun tu. Walaupun dia tak Islam, tapi dia mengamalkan ajaran Islam. Apa ajaran Islam? Kena bersih, kena selalu bersih. Orang yang bersih, orang yang wangi, orang suka. Okay, kalau kita ni busuk, kita tak bersih, baju kotor, kita pun tak suka tengok orang tu. Okay, macam itulah juga keadaan tempat. Dapat pahala pun dapat. Jadi orang yang bersih dapat pahala. Okay, bahan pencemar air. Yang pertama adalah bahan buangan domestik. Ni makanan dekat rumah lah. Makan makanan kita, apakah kita makan, tu nama dia domestik. Okay, yang kedua adalah bahan buangan industri. Kilang lah, industri ni kilang.
Okey, bahan kimia dalam pertanian, bila kita buat pertanian, dia ada bahan kimia racun daripada pertanian jadi. Okey, dia akan masuk dalam tanah, dia akan mengalir dalam sungai. Air yang masuk dalam tanah dia akan pergi kat sungai. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah tumpahan minyak. Okey, yang ni kat laut. Okey, ni adalah bahan buangan domestik. Yang ni lah yang selalu kamu jumpa dekat sekolah kan. Sekolah pun sama juga. Nampak tak cantik, nampak busuk, duduk dalam kelas pun tak seronok kalau tempat tu busuk. Okey? Jadi kita kena pastikan dia bersih. Kalau orang lain tak mau buang sampah, kita buang. Dapat pahala. Okey, Tuhan suka. Bila Tuhan suka, nak dapat ilmu pun senang. Cuba kamu tengok kawan-kawan kamu. Siapa yang senang dapat ilmu. Belajar sikit saja tapi dia senang faham. Mesti dia orang yang bersih, dia orang yang suka tolong orang. Dia mesti senang sebab malaikat ada dengan dia. Jadi dia senanglah nak dapat. Okey, yang seterusnya. Menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara. Mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang betul dan menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pendalaman. Okey, yang seterusnya bahan buangan industri. Okey, kalau kamu tak nampak, minta maaf lah nah. Okey, ni adalah kilang Kalau tak nampak minta maaf. Apa tak nampak ni? Cikgu yang tak nampak. Okey. Ni nampak sikit. Cikgu kita terang sikit. Okey, yang ni adalah untuk menguatkuasakan undang-undang. Pastikan bahan buangan industri dirawat dulu. Mesti kena rawat dulu baru kita boleh buang dalam sungai. Bukannya hitam macam ni kita buang dalam sungai tak boleh. Okey, dia mesti ada peraturan. Tu kalau dia kilang tu buat juga cikgu. Kalau kilang tu buat juga maksudnya dia tak ikut undang-undang negara lah. Salah lah. Okey. Okey. Jadi undang yang berkaitan di bawah ni lah. Okey, jadi saya tak perlu terang yang ni. Okey, yang seterusnya adalah bahan kimia dalam pertanian. Inilah racun serangga yang kita guna dalam pertanian. Jadi kita kena, kerajaan perlu mendidik para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat terbiodegradasi. Okey, apa maksud terbiodegradasi ni? Okey, terbiodegradasi ni adalah racun tu dia selamat dengan alam. Maksudnya dia boleh tak menyebabkan penyakit-penyakit lain lah kepada manusia. Okey? Dia senang nak kata apa? Dilupuskan oleh alam semula jadi. Contoh macam beg plastik dekat rumah, beg plastik sampah. Dia ada banyak jenis. Ada satu colour hijau yang tulis terbiodegradasi. Kalau beg plastik tu colour hijau, dia akan tulis terbiodegradasi. Kalau beg plastik sampah tu colour hitam, dia tak tulis terbiodegradasi. Apa beza beg plastik ni? Beg plastik colour hijau ni dia mahal sikit. Sebab apa dia mahal? Sebab dia boleh dihancurkan. Dalam masa sebulan, beg plastik tu akan hancur sendiri. Okay? Dan dia boleh dilupuskan dalam tanah. Tapi kalau beg plastik kalau hitam, kamu tunggu 4 tahun lagi pun dia tak hancur. 10 tahun lagi pun dia tak hancur. Okay? Jadi dia menyebabkan kerosakan kepada alam lah. Kamu nak simpan dia macam mana? Kamu nak tanam dia pun larat nak tanam, ada berjuta manusia. Okay, jadi kita pastikan dekat rumah, kalau boleh mak beli yang colour hijau. Mak beli yang colour hijau. Mahal sikit tak apalah mak. Okay, sekali-sekala kita pakai colour hijau. Kalau tak boleh tiap-tiap hari. Okay, baik. Yang seterusnya adalah tumpahan minyak. Okay, bila kamu nampak ni adalah tumpahan minyak daripada sebuah kapal. Sangat teruk lah kalau macam ni. Okay, maksudnya ni kalau kita nak mandi pun tak boleh nak mandi dah. Badan mesti kena salut dengan minyak. Jadi untuk membendung dan memungut tumbuhan minyak di laut, kerajaan telah membuat satu rancangan kontingensi kebangsaan kawalan tumpahan minyak semakan tahun 1999 hingga 2000, di mana dia mempertingkatkan pengawasan melalui udara dengan kerjasama udara polis. Okey, jadi dia cek kawasan minyak, kapal mana yang tumpah minyak banyak macam ni, kena denda lah. Okey, polis juga cek. Okey, jadi tajuk dah tamat. Okey, saya harap pelajar faham tak kamu semua?
Paham. Faham Okey, Paham, sekarang saya Cikgu. akan faham, bagus. Okey, sekarang kita akan masuk Canva. Okey, saya akan share yang kamu akan buat nanti. Saya akan tunjuk sedikit lah untuk bagi sedikit penerangan supaya kamu tak tak apa? Tak rasa kekok nanti nak buat. Okey, saya akan share. Okey, bila kamu download Canva, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Ada macam-macam kat sini. Siapa yang ada Instagram ke apa ke, kamu nak buat nak bubuh dekat wallpaper Instagram pun boleh, apa-apa semua pun boleh. Okey? Tapi saya tak ajak yang tu. Saya nak ajak hari ni adalah kita akan buat infografik. Jadi saya ambil satu contoh, ni kata kumpulan 7 yang saya dah buat untuk kumpulan 7. Okey, kamu akan ubah dalam ni. Okey, jadi saya besarkan dekat peratus dekat bawah ni. Okey, saya akan besarkan. Ini semua, dia dah siap-siap buat kat kita. Kalau rasa tak cantik, kamu tekan dekat template ni, dia akan keluar macam ni. Kamu boleh pilih di bawah ni. Bawah ni ada banyak contoh lain. Okey, tapi saya rasa yang ni cantik dah, jadi saya tak ubah. Jadi ni kamu boleh buat dengan kawan-kawan kamu. Okey, maksudnya kawan kamu akan ubahlah. Kamu bincang lah daripada nak buat. Okey, saya buat bahagian background tajuk bagi cantik. Okey, kamu buat yang tu. Okey, jadi saya tunjuk yang ni satu. Okey, contoh kata yang belakang ni kamu nak ubah colour, tekan colour biru ni. Okey, kamu tekan, kamu boleh ubah menjadi colour kesukaan kamu lah. Okey, kamu suka colour ni. Okey, kata tu suka colour ni. Okey, dah boleh ubah. Kemudian kita nak tukar tajuk. Buat pelan-pelan, saya bagi masa lama ni nanti. Okey, tukar tajuk. Tekan highlight ni, dia akan tukar tajuk. Terus tulis dekat kamu punya handphone ataupun tab kamu. Okey, tajuk kita hari ni adalah pencemaran air. Okey, pencemaran air. Okey, tajuk dia pencemaran air. Cikgu tak sama. Okey, tarik naik atas sikit. Boleh. Okey, yang bawah ni katalah nak tulis cara mengatasi. Highlight dulu. Okey, ni dia renggang jauh sangat. Okey, kita bagi dia duduk dalam keadaan yang cantik. Tekan yang tepi ni. Okey, letter spacing pun boleh. Nak bagi duduk jauh, nak bagi dekat pun boleh. Okey, ataupun kita nak bagi dia duduk dekat lagi. Okey, jadi boleh. Jadi kita buat poster kita cantik lah nanti. Okey. Okey, ni contoh je contoh. Okey, lepas tu sini pun kamu boleh ubah lah. Terus highlight dan tekan double click dia akan, kalau guna komputer lah, kalau guna handphone kamu boleh highlight dan kamu tukar. Okey, cara mengatasi air. Pencemaran air. Meja pun tak betul dah, ni contoh je. Okey. Okey, habis. Okey, bawah nak tulis apa, ikutlah kamu. Nak buang pun boleh. Nak buang tekan delete saja, buang. Okey. Okey, lepas tu kita nak letak gambar. Sekarang kita nak letak gambar. Yang ni kamu delete lah. Tekan delete je, buang. Buang. Okey. Kemudian kita akan letak gambar. Okey, foto. Okey, kita akan letak foto. Okey, kita nak letak foto apa tadi? Gambar, dia kena bahasa Inggeris. Water pollution. Okey, water pollution. Okey, kamu ambil lah satu gambar. Tekan ni. Tekan sekali saja. Okey, dia akan keluar gambar tu. Okey, kecilkan dan bubuh kat bawah ni. Okey, boleh faham tak ni? Boleh. Boleh. Okey, saya rasa kamu boleh buat. Ni tulislah apa tajuk dia ke apa ke. Kamu boleh buang dan tulis tajuk yang kamu nak. Okey, gambar ni tak best. Okey, kita nak bubuh gambar yang lain. Okey, kita nak bubuh gambar ni. Bola gambar ni. Tapi kamu nak buat gambar ni jadi latar belakang pun boleh. Okey, letak kat bawah ni. Okey, ni belajar buat pelan-pelan. Sebab apa cikgu bagi benda susah-susah ni? Sebab nanti ke depan pun kamu akan belajar benda ni. Okey? Jadi saya pergi belajar siap-siap. Buat yang simple dulu. Okey, ni yang dah ada dah ni.
Semua dah ada dah dalam ni, kamu ambil bubuh. Berkenaan dengan pencemaran air saja tajuk hari ni. Apa yang saya nak tulis dekat sini? Penerangan lah, tadi ada 4 sebab pencemaran air kan. Kalau kamu tengok dekat buku teks kamu yang tadi yang saya buka ni. Yang ni. Apa yang kamu nak tanya? Contoh pencemaran air disebabkan oleh apa? Bahan pencemar air ni. Okey, bahan buangan domestik. Yang ni lah penyebab dia. Okey, jadi kamu ambil dan kamu letak di sini. Okey, katalah tengok dah ada. Okey, bubuh je kat sini. Okey, color tak best. Ambil color putih. Okey, jadi nampaklah. Okey, yang belakang tu nak besarkan sikit. Besarkanlah. Ni buat dengan kawan. Buat sorang-sorang lambatlah mampus ya. Okey, buat dengan kawan. Ambil lah tajuk mana yang kamu nak buat. Kamu 4 orang akan buat satu muka surat ni. Faham tak? 4 orang atau 5 orang akan buat satu muka surat ni. Okey, buat yang terbaik. Kamu boleh bincang dengan rakan kamu. Katalah, okey, saya buat dekat bahan buangan. Okey, ataupun saya buat bahan buangan ni, tajuk ni semua saya buat. Gambar-gambar nanti hang buat. Ni color kat belakang nanti orang lain pula buat. Ada 4 orang kan dalam tu. Bahagilah tugas. Okey. Boleh buat bersama-sama yang ni. Okey. Baik. Lepas tu kalau kamu nak tambah bunga. Saya suka bunga cikgu. Okey, kita boleh tambah bunga yang kamu suka. Ambil dekat mana? Ambil dekat bahagian elemen. Okey. Ambil dekat bahagian elemen. Dan kita akan letak dekat bahagian, kita akan ambil dekat bahagian grafik. Dia dah ubah banyak. Okey, kita ambil bahagian grafik. Okey, saya nak letak yang ni cikgu. Okey, ambil letak. Okey. Ada 2. Okey, bubuh lah. Pasal macam cute je. Ni dah cutie. Aku suka lah. Nak buat apa pun. Okey. Saya nak letak anak panah cikgu. Okey, letak. Tulis nama arrow. Okey, arrow yang bergerak. Arrow yang bergerak mesti dalam kataan GIF. Okey. Ada belakang tu GIF. Dia akan bergerak lah. Gambar pun kena letak GIF baru dia bergerak. Okey, ni. Okey. Saya ajar ni sebab apa? Kegunaan kamu pada masa hadapan. Okey. Supaya nanti kita tak buat poster guna tulis dah nanti. Okey. Kita pakai yang macam ni. Okey, jadi saya ajaklah kamu. Kamu buatlah pelan-pelan. Okey. Tu ada anak panah macam tu. Boleh kecilkan dia. Boleh buat apa saja. Okey. Jadi dia bergerak. Okey. Nak letak rainbow yang bergerak pun boleh kat dalam ni. Okey. Rainbow GIF ada tak? Try lah. Okey, sekejap lagi cikgu nak tutup dah. Nak habis dah. Kamu buat sendiri sekejap lagi. Tak ada. Ada bunga api je. Ikut sukalah nak buat. Kalau ada, adalah. Okey. Ambil lah bubuh. Okey, yang tu saja. Sekarang saya harap pelajar semua faham. Dan kamu akan buat bersama-sama dengan rakan kamu. Okey. Jadi kelas kita habis setakat ni. Yang ni saja. Hasil ni. Setelah lepas ni saya akan, lepas ni, ada Adelina nak masuk. Lambat lah dia. Okay. Lepas ni saya akan buat sistem yang macam saya abang tu lah. Yang token tu nanti pelajar yang paling banyak dapat token dalam masa seminggu ada hadiah dia. Dalam sebulan ada hadiah dia. Okay. Dan hadiah semua token-token tu saya akan buat pada minggu cuti ni. Okay. Jadi macam mana nak buat nanti hari Isnin baru tunjuk. Contohlah hari ni kamu dah buat kerja. Katalah saya bagi untuk hari ni, tugas hari ni 2 token. Maksudnya pelajar yang daftar hari ni, okay, daftar untuk kelas cikgu hari ni akan dapat 2 token lah. Katakan, okay. Jadi hari ni dapat 2 token. Jadi pelajaran sekali lagi dapat 2 token. Dapat 10 token, hadiah dia yang ni. Dapat 2 token, kamu nak redeem, hadiah dia yang ni. Kamu boleh redeem. Kita buat macam Petronas.
Okay. Kalau satu token kata cikgu tak okey, hadiahnya pensel. Okay, 2 token. Okay, 2 token hadiah dia pen yang cantik sikit. Hadiah 10 token. Okay, 10 token kamu akan dapat RM RM5. Macam itulah. Okay, boleh faham? Cikgu macam mana nak save yang menatang tadi tu? Yang tu tak payah save. Yang tu yang best, tak ada tempat save. Maksudnya, dia automatic save. Lepas tu tolong hantar dekat mana? Dah siap tu, kamu ambil gambar, kamu kata cikgu saya dah siap. Yang tu ada dalam rekod cikgu. Kamu tak payah hantar pun tak apa, memang tu dalam channel cikgu dah. Jadi cikgu boleh tengok kumpulan mana yang tak siap dengan tak siap, memang saya boleh nampak. Contoh saya tunjuk tadi. Ni saya boleh buka satu-satu. Ni setiap grup saya boleh buka satu-satu. Saya boleh tengok siapa yang dah siap, siapa yang tak siap. Kamu tak boleh tengok, saya yang boleh tengok. Sebab ni duduk Yang macam tak payah hantar kat cikgu ke? tak payah, kat sini saja saya tengok. Oh, okey. Yang saya suruh snap gambar, maksudnya cikgu dah siap, kamu snap gambar lah. Tunjuk bukti, nanti saya check balik lah, takut saya banyak kelas. Saya ada 7 kelas. Saya ada 7 kelas. Lepas tu saya, kalau kamu tak abang tengok tadi ada yang tercicir, saya tak tahu siapa menang, siapa yang dah hantar, tak hantar. Sebab banyak PM personal. Jadi dia jadi duduk kat bawah lah, dia bercelaru. Okay, jadi yang nak senang, kamu hantar macam yang dalam pendaftaran cikgu lah, senang kan? Macam siapa tadi? CHA ni apa? Syah Elia ke? Tadi saya tersilap tak hantar dia punya. Dia dah hantar tapi saya tak ingat nama, kata dia dah hantar. Okay, kamu hantar dalam pendaftaran cikgu tu ada submit tugasan. Kamu hantar dalam tu, nanti cikgu tengok dalam tu. Kalau kamu hantar personal, cikgu susah nak check. Ataupun tak reti sangat, hantar dalam grup kelas ni. Grup sign ni. Okay, kamu cuba tengok ni tepi ni. Ni WhatsApp cikgu penuh tak sampai bawah. Tu semua anak murid cikgu hantar. Tu, tengok banyak mana. Okay, jadi susah cikgu nak tu yang ada yang tercicir. Jadi saya minta maaf lah yang tercicir tu. Saya tak tengok. Saya tak sempat nak tengok satu-satu. Okay. Jadi cikgu nak minta. Lepas ni kalau tak reti sangat nak hantar dalam submit tugasan tu, kamu hantar dalam grup grup sign yang saya bagi tadi. Grup sign kita tu lah. Senang saya nak check kat situ saja. Mesti tak tercicir. Okay. Boleh Boleh cikgu. Boleh buat pelan-pelan. Saya bagi masa dalam seminggu. Okay? Tu kan download Canva ni kan? Ya. Lepas tu macam mana nak masuk ke dalam menatang ni? Yang grup cikgu bagi ni. Okay, sekejap lagi saya akan bagi. Sini. Ya, betul. Sekejap lagi saya akan bagi tugasan kamu ni dalam kelas kamu lah. Okay, kalau grup 7, buka channel yang grup 7. Jangan buka yang nombor 8. Sekejap lagi saya siap. Faham? Faham cikgu. Sis cover tu ke? Tak, sekejap lagi kamu buka dalam WhatsApp cikgu. Cikgu tak buh lagi. WhatsApp lah. Buka dalam WhatsApp. Link ni cikgu akan buh dalam WhatsApp. Oh, dia kena tengok grup apa yang nama grup kita tu lah. Kamu buat yang tu. Buka melalui yang WhatsApp dulu. Okay? Nanti dia direct buka daripada WhatsApp, nanti dia pi dekat Canva kamu punya. Kamu boleh buat. Okay? Okay. Contohlah saya ambil contoh. Okay, saya ambil grup 7 juga. Senang. Alang-alang buat grup 7. Grup 7 ni dah cikgu dah robek dia punya. Tak apa, dia pandai tak lagi. Okay. Okay, ni grup 7 saya akan share. Ni saya punya. Saya akan share bagi kat kamu. Tengok. Okay, saya akan copy. Bila saya copy, nanti kamu masuk. Kamu punya Google, kamu punya account semua akan ada dalam ni lah kalau grup kamu. Okay. Okay, saya copy. Dan saya bagi dekat dekat mana? Okay, dekat Google, dekat sini. Dekat Meet. Okay, saya bagi dekat Meet. Okay, nak tengok macam mana. Kita akan paste kat sini. Okay, bila kamu tekan yang ni. Okay, dia akan pergi ke grup 7 saja.
Dia akan pergi ke grup 7. Ni lah yang tadi tu. Jadi kamu buat dengan kawan kamu je lah. Jadi ikut link yang saya bagi, ikut grup. Jangan masuk grup orang lain. Faham? Faham. Okey. Baik. Kalau faham tak apa. Okey, tak apa. Buat pelan-pelan. Okey, nanti lama-lama pandai lah. Okey, benda ni kena belajar. Okey. Dulu 3S pun tak pandai juga. Tapi saya bagi tugasan banyak kali. Lalah dia dah pandai dalam ni. Dah boleh buat macam-macam. Dalam ni boleh buat video. Nanti saya ajak buat video. Okay. Nak buat dalam Instagram ke, nak buat dalam Facebook ke apa, semua ada dalam ni. Nak buat dalam YouTube ke apa ke, semua ada dalam ni. Okay, nanti saya ajak. Bila ni kita ajak infografik dulu. Okay, baik. Jadi pelajaran kita habis hari ni. Saya janji nak buat 30 minit saja. Okay. Okay, baik. Saya nak sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada kamu. Okey. Tahniah kerana berjaya mengembirakan hati mak ayah bila kamu belajar, mak ayah kamu akan gembira. Jangan anak cikgu lah. Anak cikgu pun sederhana, taklah pandai sangat. Tapi bila dia belajar, cikgu seronok dah. Tak payah buat apa pun. Kan nak suruh beli kereta Volvo ke, kereta BMW, tak payah. Belajar saja, mak ayah dah seronok dah. Okay? Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Cikgu Ann?